Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Saiful, saya Siti Azizatul Izzati binti Panatik akan membentangkan hasil latihan industri saya di Ibu Pejabat Jabatan Tenaga Kerja Sabah di bawah penyeliaan Puan Saina binti Saidin. Jabatan Tenaga Kerja Sabah mempunyai 15 cawangan pejabat tenaga kerja yang terdapat di setiap daerah Sabah. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan latar belakang. Saya akan teruskan dengan latar belakang Jabatan Tenaga Kerja secara umum. Jabatan Buruh Sabah ditubuhkan semasa pentadbiran Syarikat British Borneo pada tahun 1880-an. Ia diiktiraf sebagai protektorat buruh untuk memenuhi permintaan pengimportan pekerja imigran dari China ke negara ini. Setelah berlakunya Perang Dunia Kedua dalam pertengahan 1947, langkah-langkah diambil untuk menyusun semula jabatan dan pada 1 Januari 1948, jabatan ini dinamakan sebagai Jabatan Tenaga Kerja dan Immigration. Pada awal tahun 1954, fungsi-fungsi jabatan yang berkaitan dengan immigration kemudian dipindahkan ke Jabatan Polis dan jabatan kemudian diubah namanya menjadi Jabatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan. Bermula Februari 2003, Jabatan Buruh Sabah dikenali sebagai Jabatan Tenaga Kerja sehingga kini. Latar belakang organisasi Jabatan Tenaga Kerja. Jabatan Tenaga Kerja Sabah adalah salah satu jabatan dan agensi di Sabah di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Ia bertanggungjawab secara langsung kepada Kementerian Sumber Manusia dalam pentadbiran dan penguatkuasaan Undang-Undang Buruh di Sabah. Visi Jabatan Tenaga Kerja Sabah adalah penggerak utama dalam menjana pengurusan sumber manusia sektor swasta yang cemerlang. Manakala misi Jabatan Tenaga Kerja Sabah adalah untuk mengembangkan masyarakat industri yang produktif, bermaklumat, berdisiplin, prihatin dan responsif terhadap perubahan persekitaran masalah buruh. Objektif Jabatan Tenaga Kerja Sabah terdapat 4 objektif. Yang pertama, untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat industri. Yang kedua, untuk memberi keutamaan dan mengekalkan peluang pekerjaan untuk warga negara. Dan yang ketiga adalah untuk membantu industri dalam meningkatkan daya saing mereka dalam menghadapi cabaran global. Dan yang keempat, membentuk tenaga kerja dan majikan yang berpengetahuan dalam hal-hal buruh dan undang-undang buruh untuk mewujudkan persekitaran buruh yang kondusif untuk pembangunan industri dan pelaburan. Ini merupakan struktur organisasi Jabatan Tenaga Kerja Sabah. Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Sabah adalah Wan Zulkifli Wan Setapa dan timbalan pengarah adalah Muhammad Fauzi bin Abdul Ghani. Di bawah pengarah ini terdapat pegawai undang-undang iaitu Nur Farahia binti Osman. Di bawah Jabatan Tenaga Kerja ini terdapat 4 bahagian iaitu bahagian perkhidmatan pekerjaan, bahagian standard perburuhan, bahagian penyelidikan dan maklumat dan bahagian penguatkuasaan. Di mana bahagian standard perburuhan ini terdapat 2 bahagian iaitu bahagian penggajian pekerja bukan
pemastautin dan bahagian perkhidmatan dan pengurusan kewangan, di mana saya telah ditempatkan di bahagian perkhidmatan dan pengurusan kewangan. Okey, seterusnya adalah perkhidmatan Jabatan Tenaga Kerja Sabah. Ada 3 perkhidmatan. Yang pertama adalah khidmat pengurusan. Okey, di bawah khidmat pengurusan ni, pegawai Ibu Pejabat Tenaga Kerja bertanggungjawab untuk menyelia dan memantau segala pentadbiran am jabatan, bukan saja di Ibu Pejabat, malah di semua cawangan Jabatan Tenaga Kerja di Sabah. Dan pegawai di Ibu Pejabat ini juga bertanggungjawab untuk memberi latihan kepada pegawai dan kaki tangan di semua Jabatan Tenaga Kerja Sabah. Yang kedua adalah khidmat penguatkuasaan undang-undang. Okey, di bawah penguatkuasaan undang-undang, pegawai akan melakukan pemeriksaan berkanun ke tempat kerja untuk memastikan ketentuan undang-undang perburuhan dipatuhi oleh majikan dan pekerja. Selain itu, pegawai juga bertanggungjawab untuk menyiasat dan menyelesaikan aduan pekerja dan tuntutan pampasan pekerja. Di bawah penguatkuasaan undang-undang ini juga, pegawai akan mengawal pengambilan pekerja bukan pemastautin melalui pengeluaran lesen pekerja bukan pemastautin. Dan pegawai juga akan menjalankan operasi penguatkuasaan khas dengan jabatan ataupun agensi penguatkuasaan di tempat kerja di mana pekerja bukan pemastautin disyaki diambil bekerja. Dan perkhidmatan yang terakhir adalah perkhidmatan pekerjaan, di mana perkhidmatan pekerjaan ni ada bahagian dia yang bahagian Job Malaysia, di mana Job Malaysia akan mengendalikan Karnival Kerjaya untuk memastikan penganggur di Sabah mendapat kerja yang sepatutnya. Okey, seterusnya adalah matlamat latihan industri ataupun objektif. Terdapat 3 matlamat latihan industri. Yang pertama adalah memupuk semangat bekerja, iaitu semangat bekerja secara berkumpulan. Dalam hal ini, di dalam organisasi, saya banyak didedahkan dengan kerja-kerja berkumpulan dengan pekerja yang lain, dan ini mampu meningkatkan keyakinan diri saya untuk lagi memberi kerjasama kepada pekerja yang lain. Yang kedua adalah memperolehi pengalaman bekerja di tempat kerja. Banyak pengalaman yang saya perolehi, terutamanya dalam bidang HR. Antaranya, saya telah diajar untuk mengemaskini data-data pekerja seperti mengemaskini kursus pekerja di semua cawangan Jabatan Tenaga Kerja Sabah, dan telah mengemaskini kenaikan gaji pekerja Jabatan Tenaga Kerja Sabah. Di samping itu, saya juga dapat mengaplikasikan ilmu psikologi di dalam pekerjaan dengan memahami budaya kerja pekerja-pekerja di dalam organisasi.
Dan yang ketiga, matlamat latihan industri juga adalah untuk meningkatkan kemahiran dan komunikasi secara berkesan. Okey, jika sebelum ini saya kurang keyakinan dalam berkomunikasi, namun latihan industri telah mengajar saya cara komunikasi yang lebih baik. Hal ini kerana di dalam alam pekerjaan, saya banyak berinteraksi dengan orang dan pekerja-pekerja yang lain dan pihak atasan. Okey, seterusnya adalah tugas dan aktiviti yang saya pernah sertai selama dalam tempoh latihan industri di Jabatan Tenaga Kerja. Okey, program yang pertama yang saya sertai adalah Seminar Keselamatan Perlindungan ICT yang diadakan selama 3 hari, di mana saya telah ditugaskan sebagai urus setia dalam program ini. Tujuan program ini diadakan adalah untuk mendedahkan pekerja awam terhadap keselamatan penggunaan ICT di tempat kerja dan cara mengendalikan skema yang berlaku di tempat kerja. Melalui daripada program ini, saya dapat meningkatkan pengalaman saya dalam mengendalikan program yang dianjurkan oleh jabatan. Hal ini kerana sebelum program ini dilaksanakan, pegawai tadbir telah memberi tugasan kepada saya untuk menyediakan surat jemputan kepada semua pegawai-pegawai di cawangan Jabatan Tenaga Kerja Sabah. Hal ini secara tidak langsung telah banyak memberi pengetahuan kepada saya cara-cara bagaimana program akan dilaksanakan di tempat kerja. Okey, seterusnya program kedua yang saya sertai adalah program Town Hall. Okey, program Town Hall ini saya juga ditugaskan sebagai urus setia di mana saya telah menguruskan pendaftaran peserta pada program tersebut. Program ini bertujuan untuk membincangkan isu-isu yang berbangkit di dalam semua jabatan di dalam sektor kerajaan maupun sektor swasta yang terdapat di Sabah. Dan dalam program Town Hall ini, isu yang banyak dibangkitkan oleh pekerja-pekerja adalah isu kerjaya dan isu pengangguran yang agak meningkat di Sabah. Okey, melalui program ini, saya juga telah meningkatkan kemahiran komunikasi saya dan keyakinan diri untuk berhadapan dengan orang lain. Kerana dalam program ini, saya banyak berinteraksi dengan pihak atasan untuk menjayakan program ini. Okey, program yang seterusnya yang saya pernah sertai adalah program dialog bersama Kementerian Sumber Manusia, di mana program ini adalah bertujuan untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pegawai-pegawai Jabatan Tenaga Kerja dan mereka akan mengusulkan isu tersebut kepada pengarah Kementerian Sumber Manusia. Okey, pengalaman yang saya perolehi daripada program ini adalah saya dapat mempelajari bagaimana pegawai-pegawai Jabatan Tenaga Kerja ni mengendalikan masalah yang mereka hadapi di dalam organisasi. Okey, selain daripada mengikuti program yang dianjurkan oleh Jabatan Tenaga Kerja,
saya juga diberi tugasan di dalam organisasi iaitu mengemaskini data-data pekerja Jabatan Tenaga Kerja di semua cawangan Jabatan Tenaga Kerja Sabah. Selain itu, saya juga mengemaskinikan semua kursus yang pernah disertai oleh semua pekerja daripada tahun 2019 hingga 2020 ini. Dan saya juga telah ditugaskan untuk mengemaskini kenaikan pangkat pekerja di Jabatan Tenaga Kerja Sabah. Tugas-tugas ini telah diberikan oleh pegawai tadbir di Jabatan Tenaga Kerja. Daripada tugas yang diberikan, ia telah banyak memberi pengalaman saya dalam selok-belok dunia pekerjaan. Dan pengalaman yang saya perolehi ini saya akan aplikasikan di masa hadapan. Okey, yang seterusnya adalah pengalaman yang saya perolehi selama dalam tempoh latihan industri. Yang pertama adalah ilmu. Apa yang saya dapat daripada latihan industri adalah ilmu pengetahuan yang luas. Melalui latihan industri, banyak ilmu yang saya dapat aplikasikan bukan sahaja dalam bidang HR, malah dalam psikologi juga. Tidak dapat dinafikan di dalam organisasi saya lebih didedahkan dalam bidang HR. Dalam bidang HR, saya dapat aplikasikan pengetahuan mengenai pengendalian ataupun pengurusan konflik yang berlaku di tempat kerja. Dalam hal ini, pegawai-pegawai telah mendedahkan kepada saya bagaimana mereka mengurus ataupun mengendalikan konflik yang berlaku di tempat kerja dengan cara menerima teguran ataupun pandangan orang lain secara terbuka. Selain itu, mereka juga saling menghormati antara satu sama lain. Itu adalah antara ilmu yang saya dapat aplikasikan di tempat kerja. Manakala dari segi psikologi, saya dapat aplikasikan ilmu kemahiran mendengar daripada pegawai dengan cara bagaimana mereka mengendalikan isu ataupun masalah pekerja-pekerja daripada sektor swasta yang datang memberi aduan. Dengan cara kemahiran mereka mendengar semasa dalam memberi khidmat nasihat. Dan semasa memberi khidmat nasihat tu, mereka juga mengaplikasikan kemahiran eye contact tersebut. Okey, seterusnya yang kedua adalah kemahiran. Apa yang saya dapat, pengalaman baru yang saya dapat semasa dalam tempoh latihan industri adalah saya mencari peluang untuk mengasah kemahiran saya. Sebagai contoh, saya telah mengambil cabaran untuk membantu pegawai Jabatan Tenaga Kerja mengemaskini kursus dalam sistem Excel yang mana sebelum ini saya kurang kemahiran dalam Excel. Namun selepas tunjuk ajar daripada pegawai tersebut, saya mampu menggunakan sistem Excel dengan baik. Selain itu, saya juga dapat mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif apabila pegawai meminta saya untuk membantu mereka membuat proposal
program yang akan dilaksanakan oleh jabatan. Di mana dalam menyediakan proposal ini, saya perlu berfikir secara kreatif untuk membina ayat-ayat dalam proposal tersebut. Ini adalah antara pengetahuan yang saya aplikasikan semasa dalam latihan industri. Okey, pengalaman baru yang saya dapat yang ketiga adalah komunikasi. Sepanjang latihan industri, melalui program-program yang saya sertai, saya dapat meningkatkan komunikasi saya dengan pegawai dan pihak atasan melalui program-program yang saya sertai tersebut. Sebagai contoh, saya berpeluang beramal mesra dengan pegawai-pegawai dari semua cawangan Jabatan Tenaga Kerja Sabah. Di sini juga saya dapat mengaplikasikan kepentingan menjaga pertuturan dan dari segi mengulas sesuatu perkara itu. Dan selain itu, saya juga dapat meningkatkan keyakinan diri semasa berkomunikasi dan berintegrasi dengan pihak atasan. Sekian sahaja daripada pembentangan saya. Terima kasih.